sampaikan dan saya minta supaya itu diberi penjelasan tentang concern kita bila masalah di negeri Kedah dari segi kepimpinan negeri, masalah pentadbiran negeri, masalah kedudukan menteri besar yang dicabar, masalah esko-nya, masalah PAS di pusat mencampuri urusan dalam negeri, masalah penubuhan jawatan kuasa pemandu yang saya jelaskan panjang lebar tadi. Ini menunjukkan ketidakkepercayaan pimpinan mereka terhadap keupayaan menteri besar. Ini tentu menjejaskan credibility bukan saja individu badan yang menteri besar tetapi jawatan dan juga kedudukan sebagai menteri besar. Lebih-lebih lagi bila dikatakan ada esko yang dilantik yang juga tidak sebulu dengan beliau duduk dalam satu barisan dalam mesyuarat, tentu ini akan juga menimbulkan kurang yakin dan percaya. Lebih lagi bila ada keputusan untuk jawatan kuasa pemandu yang saya sebutkan tadi tidak ada termaktub dalam mana-mana peruntukan undang-undang tubuh negeri ataupun pelbagai negeri penubuhan badan seperti itu. Sebab lantikan menteri besar dibuat oleh Yang Yang Maha Mulia Sultan atas kuasa yang ada, yang dipilih dalam pilihan raya yang demokratik. Jadi bila ada satu badan yang dikatakan menjadi pemantau ataupun badan yang bertanggungjawab untuk membuat penilaian atas sesuatu keputusan yang nak dibuat oleh kerajaan di peringkat negeri, tentu dia menjejaskan proses pentadbiran negeri. Tentu juga dia mempertikaikan tentang kewibawaan keputusan menteri besar, dan tentu juga kesannya ialah dia akan melewat dan melambatkan proses kelulusan dan keputusan. Bermakna bila sesuatu perkara itu nak dibuat, maka dia tak boleh diputuskan di peringkat exco, ataupun kalau diputuskan di peringkat exco, maka dia kena rujuk dulu pada jawatan kuasa pemandu. Jawatan kuasa pemandu itu mungkin tak semua orang Kedah, orang luar Kedah, sama ada mereka faham tak tahu. Tapi kalau mereka kata dia tak setuju, maka kerajaan negeri, apakah kerajaan negeri kata dia akan teruskan juga ataupun dia akan atur dan terpaksa ikut apa keputusan. Tapi apapun caranya, yang ini tak berlaku dalam negara kita selama ini. Kedah ni akan berhadapan dengan masalah kelewatan, gangguan dari segi pentadbiran, ketidakpercayaan yang boleh menjejaskan integriti dan juga keyakinan rakyat pada pimpinan. Dan di samping itu, proses pertumbuhan juga akan terbantu. Macam orang kata nak datang melabur ke negeri Kedah, dia kata MB has got no power. When MB has got no power, then what do we do? So we might as well go to some other state. Ataupun dia kata dia dah mohon, tetapi kerana jawatan kuasa pemantau ni tak buat keputusan, maka menteri besar kata, hang tunggulah dulu, hang tunggu dulu. Pasal aku dah buat keputusan, tapi jawatan kuasa atas belum lulus lagi. Katalah begitu. Jadi hal sebegini saya bimbang. Hal ini akan berlaku dan tentu akan menjejaskan proses pembangunan negeri. Jadi satu bukti yang jelas bahawa Pakatan Rakyat dan peringkat negeri yang dipimpin oleh PAS ni sebenarnya tidak mementingkan rakyat. Dia mementingkan politik dia sendiri, mementingkan politik pemimpin dia. Dia tak ambil kira sama ada keputusan dia itu baik untuk rakyat ataupun tidak. Lebih lagi dah jelas terbukti bila mereka bergaduh, ada esko yang tak setuju dan tak setuju, lepas tu duduk lagi dalam kerajaan negeri. Kalau biasa berlaku macam itu, bermakna dia akan suspek. Adakah yang duduk dua orang ni duduk dengar tak bercakap dalam esko, lepas tu laporkan pada Hadi ke ni Aziz ke, ni apa Hazizan cakap ke, macam-macam lagi. Jadi macam mana menteri besar nak buat kerja? So ni reality. Dan bukan soal reality, tapi ini satu perkara yang agak kritikal. Jadi saya cuma nak menyuarakan pandangan banyak rakyat di Kedah yang agak bimbang. Jadi selesainya putusnya senang aja, pilih kerajaan Barisan Nasional. Itu sejak bukan dalam kes di Kedah aja, dalam soal politik nasional pun, di mana PAS selama ini pun dia kata dia parti Islam, tapi dia dah lagi daripada landasan Islam. Dia membuat banyak fatwa-fatwa songsang. Dia buat keputusan-keputusan yang tidak kesahluan. Dia bersyubhah. Ini teruk lagi. Dia bersyubhat dengan parti-parti yang kita tahu moral dan etikanya dipertikaikan, dipersoalkan. Biasa dalam Islam ni orang kata elakkan dan jauhkan diri daripada difitnah. Kalau ada begitu, bermakna dia sengaja
kerana muslihat politik dia ketepikan soal itu kerana dia fikir nak menang pilihan raya. Kita tahu Pakatan Rakyat dalam gabungannya seperti PKR ada problem integriti. Orang persoalkan tentang kedudukan Anwar Ibrahim yang hari ini masih tak terjawab. Orang pertekankan soal Azmin yang hari ini dicabar oleh ahli mereka sendiri yang masih belum terjawab, dan banyak isu-isu yang menyentuh tentang moral, akhlak dan keputusan mereka yang boleh dianggap bercanggah. Bila saya dengar Hasan Ali di ucapan dalam blog ni, saya dengar macam-macam perkara yang dia dah bongkarkan, itu pun tak terjawab oleh PAS. Jadi kalau itu hakikatnya, dia kata dia parti Islam, sebenarnya dia bukan parti Islam, dia parti politik je. Dia tak bergantung ataupun tak berpandu kepada hukum hakam. Dia hanya menimbangkan soal kepentingan politik, maka dia buat sesuatu tu bukan atas soal ini adalah sesuatu yang selari dengan tuntunan Islam. Lagipun dia tak lagi nak perjuangkan negara Islam. Dia kata nak negara kebajikan dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu sejarah PAS daripada mula dengan fatwa Hadi dan sebagainya sampai hari ini, dah banyak lagi dah. Jadi PAS hari ini dah bercanggah banyak dalam banyak hal. Jadi bila dia beri kuasa dan mandat untuk mentadbirkan negeri, jadi patut dia kata takbirlah cara Islam. Kalau ikut takbir cara Islam, dia berikan contoh teladan yang baik, budi bahasa yang baik, pentadbiran yang baik, dengan hubungan pimpinan yang mesra. Tapi dia tunjukkan krisis, dia tunjukkan konflik, pertembungan pendapat dan masalah-masalah yang lain yang bagi saya mungkin menjejaskan integriti kerajaan PAS.